وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran, takziman kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana melalui nikmatnya, melalui dalam bentuk taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama manfaatkan baki-baki hidup kita di dunia ini dengan amal soleh, ketaatan, dan mudah-mudahan nikmat sebegini dikekalkan ke atas kita sehinggalah kita kembali pada Allah Ta'ala. Amin tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-samalah kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Muka surat 51 kan? Surat 51. Oh ya, masya-Allah. Macam tromen pula kan? Klip-klip kan? Dia dah padam kan? Dan dia pakai kuasa solar kan? Ultra tu solar kan? Ultra ni cahaya, solar ni tenaga. Solar tu matahari kalau boleh. Lunar tu bulan. Ingat solar dan lunar. Saja tambah-tambah. Sementara tunggu mic okey. Jadi insya-Allah nanti saya antara sebentar lagi mungkin kita baca sikit kitab, kemudian ada nak buat, ada ke boleh tak kita buat macam ulang kaji sikit puasa? Orang perempuan lebih tahulah bulan puasa macam mana kan. Lelaki pun lebih-lebih lagi kena tahu, perempuan lebih kena tahu, lelaki lebih-lebih lagi. Insya-Allah. Muka surat 51. Jadi insya-Allah kita masuk dalam perkara ataupun sifat salbiyah. 50 tuan-tuan, tengok 50. Sifat salbiyah ialah sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala yang bertepatan dengan dalil sama ada naqli atau aqli. Sifat salbiyah ni ialah menafikan. Sebenarnya bukan sifat tidak layak, maksudnya menafikan. Tuan-tuan situ menafikan perkara yang tidak layak. Sifat salbiyah pula ialah menafikan, sifat yang menafikan perkara yang tidak layak pada Allah. Boleh faham tuan Kalau orang tu kita kata cantik, kalau kita kata orang tu cantik, sebenarnya kita menafikan hodoh. Menafikan hodoh, betul tak? Awak ni cantik ataupun kita kata awak ni tidak hodoh kan? Mana yang kita paling tepat sekali? Tentulah cantik kan. Cantik itu menafikan tidak hodoh. Kalau kita kata awak ni kaya, maknanya kita fahamlah bahawa dia tidak miskin, menafikan kemiskinan pada dia. Kalau kita kata pada dia awak ni tidak miskin kan, macam tak cantik pula kan. Kalau kita kata awak ni kaya, maknanya kita terus direct je lah, tak payah. Macam orang, macam satu orang anak, dia panggil mak. Mana dia, kita faham yang
itu adalah ibu dia. Maknanya kita faham menafikan dia bukan mak dia. Boleh juga kita kata wahai wanita isteri kepada bapa aku. Sama juga jawapan dia kan. Wahai wanita yang mengandungkan aku. Sama juga ibu. Mana direct tu lah ibu, orang boleh faham. Jadi sifat salbiah ni ataupun kita kata dasar ni salbun, iaitu perkara yang tidak layak pada Allah Ta'ala, menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Nanti orang tanya, Ustaz, kenapa pula sifat Allah tu kena ada sifat nafsiah, kemudian sifat salbiah? Belajar memang Allah sifat tu kena ada dahulu sifat nafsiah ke, lepas tu belajar sifat salbiah, kemudian sifat Allah tu nafsiah? Sebenarnya tuan-tuan, pengajian ni lebih pada metodologi pengajian, susunan tu, untuk memahami segala perkara dalam keadaan serentak. Kita tak boleh lah nak memahami. Jadi untuk memahami ni kena step by step, baru kita boleh faham. Kalau satu masa nak terangkan semua sifat Allah memang susah. Jadi metodologinya kita ambil perkara yang menafikan tidak layak pada Allah. Macam kalau kita tengok pada kalimah la ilaha illallah. La ilah tu salbiah, menafikan tidak ada Tuhan. Kalau kita kata menafikan tidak ada Tuhan, bermaknanya ada Tuhan. Faham tak? Kalau kita menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, sebenarnya ada Tuhan. Tuhan yang mana yang layak disembah? Maksud tidak ada Tuhan, maksud perkataan la ilaha illallah tu ialah la ilaha bihaqqil ma'bud. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang disembah melainkan Allah. Jadi kita nak nafikan, pertama kita dah cerita pasal kewujudan. Kita dah mengisbatkan kewujudan Allah melalui sifat nafsiah, iaitu wujudnya Allah. Wujudnya Allah SWT, pencipta alam jagat raya ni. Mesti ada pencipta, mesti ada kewujudan, iaitu Tuhan. Dan Tuhan tu mesti tidak ada yang layak menyekutukannya, tidak ada yang menjadi JV pada dia, joint venture dalam mentadbir alam ini, tidak ada. Lepas tu tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah, melainkan Allah. Jadi sifat salbiah tu dah mula-mula dalam kalimah la ilaha illallah tu dah terangkan dah, tidak ada Tuhan. Ada tak Tuhan selain daripada Allah? Ada tak Tuhan selain daripada Allah? Mana ada? Kalau ada Tuhan selain Allah, lingkup alam ni tuan, tunggang terbalik. Dua Tuhan kontrol satu dunia. Bayangkanlah, kejap torang, kejap alam, kejap torang, kejap alam. Seorang nak alam, seorang nak torang, apa payah pula. Seorang saya tak nak ajah ni ada, saya nak ajah ni ada. Kejap ajah tu, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Kan pening tu. Biarlah, cukuplah satu Tuhan yang mentadbir alam ini, cukuplah. Maka isbat Allah tu esa. Jadi sifat salbiah ni pula ialah sifat yang menafikan sifat yang tak layak pada Allah. Seperti mana tuan-tuan tengok di rajah yang saya buat tu, muka surat 51. Rajah tu, sifat salbiah wajib pada Allah bersifat qidam. Sifat qidam, maksud qidam ialah sedia kala. Sedia kala, menafikan hudus. Mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah tu baru ada lah, maksudnya baru ada. Boleh tak kita kata Tuhan tu baru ada? Allah ni baru wujud. Dulu Allah tak wujud, sekarang baru Allah wujud. Boleh tak kita kata demikian? Kalau kita kata Allah itu baru ada, mewajibkan Allah mengadakannya. Siapa pula yang mengadakan Tuhan tu nanti? Mesti Tuhan tu lebih kuasa daripada Allah. Kan? Situ panjang cerita nanti dari daur dan talsalsul lagi kita akan bincang akan datang. Jadi sifat qidam ini ialah sifat Allah yang sedia kala. Kemudian sifat baqa, sifat kekal. Allah bersifat kekal, menafikan fana.
kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur melainkan zat Allah. Segala perkara akan hancur melainkan zat Allah. Jadi bakok dia tu lagi keterangan. Bakok dia pun panjang kat cerita dia. Nak terangkan supaya kita boleh faham kenapa Allah wajib bersifat bakok. Kalau Allah tak bakok, bermakna Allah tu fana, boleh terima tiada nanti. Macam agama sesuatu tu kan? Dia kata Tuhan dia mati disalib, kata Tuhan dia mati disalib. Lepas tu tanya siapa pula yang kontrol dalam ni? Tuhan lah. Kata Tuhan dah mati kata. Kan? Tuhan tu kembali kepada bentuk asal. Poning belum tuan dan kau jangan. Tiga Tuhan tu, Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Mana satu Tuhan? Suatu Tuhan dah mati dah, tinggal dua lagi. Kan? Itu poning lah tuan, agamanya tu agama yang direka cipta. Poning lah. Agama yang direka cipta selalunya memeningkan kepala. Baik. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baharu, iaitu Allah Ta'ala itu bersalahan. Maksud bersalahan di sini ialah berbeza. Tuan-tuan boleh sebut berbeza, tidak sama dengan segala perkara yang diciptakan. Allah tak sama macam manusia, Allah tak sama macam malaikat, Allah tak sama macam segala sesuatu. Sama ada boleh dibayangkan ataupun yang tidak boleh. Maksudnya sama ada boleh dilihat ataupun yang boleh dibayangkan. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan pun, itu bukan Tuhan. Macam mana Tuhan yang dia ada kala-kala kot, dia ni ada cahaya kot, poning pula, sudah habis masa fikir macam tu. Memang tak dapat nak dibayangkan tuan-tuan. Kalau Tuhan tu ada setengah kata, Ustaz, bolehkah kita mengatakan Tuhan itu dia tu daripada cahaya? Daripada cahaya. Sama macam malaikat lah. Malaikat daripada apa perempuan? Pada apa? Cahaya. Allah sama dengan cahaya, samalah dengan malaikat. Kalaulah kita katakan Allah daripada cahaya, okey, contohlah kita kata Allah daripada cahaya, mestilah cahaya itu terlebih dahulu diciptakan. Betul? Macam kita lah, kita ni cipta daripada tanah. Bermakna tanah diciptakan dahulu sebelum kita. Kalau kita kata Allah daripada cahaya, sudah tentu cahaya itu lebih awal daripada Allah. Persoalannya nanti siapa pula cipta cahaya tu? Kan? Siapa yang pula cipta cahaya tu kan? Dah tulis poning pula. Sudah memang Allah itu tidak ada sama sekali dengan makhluknya, berbeza. Kita pun manusia pun tak ada cipta manusia ada, kan? Tak ada manusia cipta manusia. Paling kurang pun robot lah. Itu pun tak ada akal, tak ada nafsu kan. Tak ada boleh nak pinak, tak ada. Cerita boleh lah, filem. Nama pun nama cerita apa? Dia punya genre pun saintifik. Kan? Benda-benda yang berbentuk sains. Itu pun celaru kan, benda tak wujud. Jadi Allah Ta'ala tu berbeza dengan segala sesuatu. Menafikan apa? Menafikan mumasalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Sama ada dalam bentuk jisim ataupun arad. Allah Ta'ala ni tak ada jisim, tidak ada jirim, dan tidak ada arad. Jisim tu apa? Kita bincang dulu, jisim tu apa? Jisim itu perkara yang boleh terima belah, pecah, dan boleh terima sambung. Jisim lah. Jisim tu boleh terima pecah dan boleh terima sambung. Jisim tu pula terdiri daripada jauhar fihrit dan jauhar apa? Jauhar murakkab. Jauhar fihrit itu satu titik yang tak boleh dibelah dua lagi. Seperti atom. Bukan bom atom tuan-tuan. Atom ni ialah suatu zarah yang paling kecil dalam dunia. Paling kecil dah tak boleh belah lagi dah. Itulah setitik itu. Itu dia panggil jauhar fihrit. Jauhar fihrit. Ataupun tuan-tuan ambil pen, ambil cucuk ujungnya. Boleh tak dibelah dua lagi? Boleh tak titik tu dia polahkan setengah lagi? Boleh tak?
Tak apek dah John. Macam tu. Itu maknanya tak boleh dibelah. Kemudian jauhar murakkab. Jauhar murakkab ialah hasil daripada gabungan jauhar firid. Jauhar sambung jadi besar. Maka dipanggil jisim. Maka kita ni jisim tak? Jisim lah. Mana kalau boleh tak tangan kita ni dibelah 3? Boleh lah, tapi tak ada seorang pun tak kan. Tak ada. Memang tak ada. Maksudnya badan kita ni sebenarnya asalnya daripada cantuman. Bila asal daripada cantuman, maka boleh dibelah. Boleh pecah 1,000, boleh pecah 5,000, boleh dijadi kimaan, kisar kan. Daging kima tu yang bukan kedai Pakistan tu kan. Capati kima tu kan, tu dihancurkan tu. Jadi hancurlah. Apa tahu kima tahulah. Tuan Haji Ismail tahulah kima apa kan. Sedap tu kan, kalau depan mata tak berhenti makan tu. Dikisar, hancur boleh. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Tidak jisim dan tidak jirim. Jirim itulah tempat sesuatu mengambil tempat dan ruang. Sesuatu yang mengambil ruang dan tempat. Contoh ni meja. Meja ni jisim, betul tak? Tetapi bila buku ni mengambil tempat di atas meja, maka meja tadi jadi jirim. Jadi jirim itu sesuatu yang boleh diambil tempat dan ruang. Kemudian contohlah, kita buat contoh lagi. Jirim ni apa? Contohnya buku ini mengambil tempat dan ruang di atas sebuah meja. Meja ni pula mengambil tempat dan ruang di dalam Masjid Taman Senawan Jaya. Masjid Taman Senawan Jaya pula mengambil ruang dan tempat dalam Taman Senawang Jaya. Taman Senawang Jaya mengambil ruang dan tempat dalam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ambil ruang dan tempat dalam Malaysia. Malaysia ambil ruang dan tempat dalam bumi. Bumi mengambil ruang dan tempat kat mana? Dalam angkasa lah. Kita ni makhluk angkasa tuan-tuan. Kan? Awak ni apa? Saya manusia tapi makhluk angkasa. Yalah, kita duduk. Kan bumi ni kan dalam angkasa. Dalam angkasa kan. Sesuatu tetap mengambil ruang juga dalam angkasa. Jadi sesuatu yang mengambil ruang dan tempat itu makhluk. Allah tidak mengambil ruang dan tidak mengambil tempat. Dan Allah Ta'ala perlakuannya tidak sama macam makhluk. Perlakuan atau panggil a'rad, perlakuan baharu yang ada pada manusia ataupun pada makhluk lain, seperti bergerak. Bukan berjalan tuan-tuan, bergerak. Bergerak ni malaikat bergerak tak? Daripada langit kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf nak jatuh dah, nak dalam kapur gigi buta tu. Jibril AS berada di langit yang ketujuh. Allah petik, Jibril sambut. Sekarang dia pergi ambil. Punya jauh tuan-tuan. Punya laju cahaya tu. Tu bagi kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya lebih laju daripada kelajuan bunyi. Cahaya kan, cahaya. Laju. Satu malaikat tu laju pergerakan dia. Tu cahaya kan. Dan Allah SWT tidak juga berdiam seperti makhluk. Kalau kita tengok gunung ni, Gunung Angsi belakang kami nampak. Dia duduk sampai tuan-tuan, daripada kecil-kecil sampai sekarang itu tuan. Dia tak bergerak dah. Maka Allah tu diam pun tidak, bergerak pun tidak. Kerana diam dan bergerak itu perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk. Jangan, tapi tuan-tuan jangan fikirlah macam mana lah gerak dan Allah tak diam, Allah buat apa pula. Janganlah dipikir tuan. Esok semua pergi ke restoran Diana jalan kaki, jalan belakang pula undur duk mikir undur. Jangan dipikir. Faham sudah tuan. Tak payah fikir. Faham mana Allah tu tidak bergerak dan tidak diam. Sudahlah. Cakap kalau Allah tak gerak tak diam tu macam mana pula tu kan. Tuan-tuan release tension sikit tuan. Jangan fikir terlampau dalam sangat. Kita faham sudah. Bukan Allah suruh fikir dia. Allah suruh fikir alam ni, jangan fikir dia. Fikir dia tak selesai tuan-tuan. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu sifat ghina pada Allah. Sifat terkaya pada Allah. Allah itu berdiri dengan sendirinya, maksudnya tidak berhajat akan segala sesuatu. Itu dia panggil dalam kalimah la ilaha illallah itu ialah istighna'u ilaihi an kulli ma siwa. Terkaya Allah Ta'ala akan dari segala sesuatu.
waftiqarun ilaihi an kulli ma'dah, dan segala sesuatu berhajat pula pada Allah. Itu dinamakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak ada hajat pada pembantu, tidak ada hajat kepada yang menjadikannya, tidak ada hajat pada zat yang selainnya. Itu Allah. Kita tuan-tuan, orang kaya lah, orang paling kaya lah kita katakan, orang paling kaya dalam Seremban ni, guard dia tuan-tuan cuti MC ni. Bos, saya tak dapat kerja ni bos, saya demam ini. Betul. Dia pun duduk, yang guard tu tidur kat rumah sedap, dia tak boleh tidur. Kan, bila guard dia cuti, dia boleh tidur tak orang kaya tu? Tak dapat dia tidur. Pasal dia bergantung keselamatannya pada guard tadi. Mana tak kaya lah, mana tak kaya, kerana dia masih berhajat. Masih berhajat pada segala sesuatu, pada sesuatu untuk membantu dia. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita. Allah jadikan alam ni kerana kita ke? Tidak. Allah jadikan alam ini kerana dia nak jadikan alam ni. Bukan kerana Allah, macam mana ni aku nak cipta makhluk ni, kau tak cipta pula kan, tak ada pula orang nak kenal dia, macam tu pula. Bukan. Orang kenal dia ke tak kenal dia ke, tetap dia yang esa, tetap dia yang paling hebat. Kita ni ada ke tidak, kita sembahyang ataupun tak puasa ke, tak baik apa amal pun, satu hun darjat dia tak turun pun tuan-tuan. Kan? Punya pen kecil lah hun dah kata kan. Bukan inci kan, satu hun pun tak turun. Semua pakat contoh lah, ni contoh. Semua langit dan bumi termasuklah nabi-nabi semua engkar Allah Ta'ala. Tajat Allah tak turun. Kan? Kalaulah semua makhluk ni, langit dan bumi, termasuklah iblis dan Natullah, menyembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah, sikit pun darjat Allah tak naik. Makna Allah sangat tak terkesan dengan makhluknya. Tak terkesan dengan makhluknya. Yang kita ni lah sebenarnya terkesan dengan Allah. Pendek cerita tuan-tuan, kita ni ada ke tak ada sama sisi Allah Ta'ala. Tak memberi manfaat, tak bagi mudarat pada Tuhan pun. Jadi sedar dirilah kita tuan-tuan. Tu sedar diri kita. Kita lah yang bergantung dengan siapa? Kita sedang bergantung dengan siapa? Siapa? Takut pernah cakap Allah lah. Kita bergantung dengan siapa? Allah. Boleh tak kita kata sebenarnya saya seorang tak bergantung dengan Tuhan? Pening orang ni. Orang ni elok telefon dia pakai sekretrik ambil je cepet. Pakai kan handbag pegang kan tu kan. Takut dibunuh orang kan, tak ada kes kan kan. Dah gila orang ni. Saya seorang pun tak, saya tak bergantung dengan Allah Taala. Saya memang jadi sendiri. Itu. Itu namanya biol tuan-tuan. Payah orang macam ni. Qiyamuhu bi ghairihi, itu menafikan Allah Taala itu berdiri dengan selainnya. Berdiri dengan selainnya. Allah Ta'ala tak berdiri dengan ada simpati orang ke, bantuan, ada rakan joint venture yang bantu dia mentadbir urus alam ini. Tidak ada zat. Dia tu Allah Ta'ala tidak memerlukan zat. Pasal dia tu dah zat, nak buat apa nak zat lain. Kalau Allah tu memerlukan zat, mana Allah tu sifat lah, sepat. Kalau Allah tu memerlukan zat, mana Allah tu bukan zat tetapi sifat. Sebab segala sifat itu mesti berada ataupun berdiri pada zat. As-sifat tu hiya maqama bihi fi zat, iaitu sifat itu ialah perkara yang berdiri ataupun berada pada zat. Contoh tuan-tuan tengok sifat. Saya tunjuk tuan-tuan sifat. Sifat kertas ni warna apa? Warna putih. Adakah putih dan kertas ni, putih ada pada kertas ni ialah boleh diceraikan? Boleh tak kita ceraikan putih, keluar putih, kita keluarkan putih ni, biar kertas saja? Tak boleh dah. Ataupun kita katakan kertas ini nipis, betul tak? Kertas ini nipis, boleh tak nipis tu diasingkan daripada kertas? Tak boleh dah. Macam itulah. Contoh tu bukan Allah Ta'ala terkoteh. Nak beritahu apa? Allah Ta'ala tidak memerlukan zat kerana dia itu zat. Tempat sifatnya ditajallikan, sifatnya ada. Kemudian wahdaniyah.
Iaitu Allah SWT tu Esa. Allah Ta'ala itu Esa. Ataupun kita katakan bersifat tunggal. Tuan-tuan letak bawah tu bracket tunggal. Tidak berbilang. Menafikan Allah ta'addud. Menafikan Allah tu berbilang-bilang. Boleh tak kita kata Allah tu 2, 3? Itulah 3 Tuhan dalam satu. Dan macam tongkat Ali kan, CNI jual kan, 3 dalam 1. Gula, tongkat Ali, kopi. Talan. Tak ada gula tak sedap pula. Tak ada tongkat Ali, apalah kopi kata tongkat Ali pula. Tak ada kopi, tongkat Ali dengan gula. Itulah. Mana 3 dalam 1. Tak boleh lah kata tu agama Trinity. Agama yang tak masuk akal, agama yang celaru, tak faham identiti dia sendiri sehingga menumpang identiti agama lain. Itu sedikit sebanyak. Itu susunan dia tadi. Jadi dirajah 52 tu ialah dalil bagi sifat tersebut ada seperti berikut. Ini dalil nakli dan dalil akli. Kenapa kita katakan Allah tu bersifat qidam? Ada tak dalil Ustaz? Ada puak-puak yang W depan dia tuan-tuan. Dia kata sifat 20 tak ada dalil. Dan dia pun menolak amalan pengajian sifat 20 kerana dia mengatakan dan beranggapan tidak ada dalil. Padahal dia baru hidup kan. Ulama dahulu dah lama hidup dah kaji lama dah. Dia baru tak ada dalil. Siapa kata sifat qidam tak ada dalil? Itu ada sifat dalilnya. Wal awwal wal akhir. Itulah sifat qidam. Dalil sifat qidam tak ada pun Ustaz qidam. Qidam ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok macam mana dia kata qidam sedia kala. Bila Allah kata wal awwal wal akhir, dan dialah yang awal dan dialah yang akhir, maka ulama kata senang cerita dia qidam lah. Qidam ni sedia kala, iaitu sedia kala yang tiada awal dan tiada akhir. Kalau awal di sini, kenapa Allah kata huwal awal? Dan kenapa Allah kata huwal akhir? Itu kena faham. Allah mengatakan dia awal, namanya al-awal. Bermakna sebelum alam ini ada, yang awal-awal ada ialah Allah. Dan bila alam ini dihancur luluhkan tuan-tuan, bila alam ini dikiamatkan, dah tidak ada saki-baki alam ini, yang tinggal yang akhir siapa? Allah. Itu yang kata wal awwal wal akhir. Jadi bila kita nisbahkan pada zat Allah dan sifatnya, maka kita kata ianya qidam. Ianya qidam. Yang tidak asalnya dan tidak ada permulaan bagi Allah. Asalnya tidak ada permulaan. Maksudnya tidak ada permulaan tu maknanya Allah Ta'ala itu bukan diwujudkan. Bukan diwujudkan. Dan bila dikatakan pengakhiran itu, maka Allah itu tidak ada penghujungnya. Tidak ada penghujungnya. Maka sesuailah ulama kata kita terus letak qidam. Qidam tu sedia kala lah. Mana kita boleh faham sedia kala itu, iaitu tidak ada hujung dan tidak ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian sifat baqa'. Kemudian sifat dalil aklinya, dalil melalui akal. Jadi nakli ini daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Kemudian dalil aklinya sesuatu yang ada permulaan seperti diciptakan, maka digelar baharu. Maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat sedia kala. Jadi kalau kita kata Allah tu diciptakan, bermakna Allah tu barulah. Kan? Kalau ada baharu, mana ada Tuhan lain yang menciptakan Allah. Yang Tuhan yang menciptakan Allah tu pula tentulah baru juga. Mesti ada Tuhan dia menciptakan. Tak habis cipta tak habis. Kemudian baqa', sifat baqa', wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai segala kemuliaan. Itu dalil sifat baqa'. Allah tu kekal. Allah tu kekal keadaannya. Tuan-tuan, kekal ni, kalau Allah tak cipta alam ni, Allah kekal tak? Itu persoalan. Allah tak cipta kita semua, Allah kekal tak? Kekal lah. Kenapa Allah letak kekal di sini? Nama Allah, kenapa dikatakan Allah kekal? Sebab bila dibandingkan dengan alam ini, alam tak kekal. Yang kekal ialah Allah. Maka masuk nama Allah.
termasuk sifat Allah sifat Allah baqaun, iaitu Allah itu kekal, tidak berubah-ubah. Kekal itu tidak berubah-ubah lah. Tidak ada perubahan. Alam ini hancur, dia tetap ada. Alam ini ada, dia ada. Alam hancur, dia ada. Besok dia nak buat alam lain, dia ada juga. Terpulang. Allah Ta'ala ni tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Maka dalil aklinya, sesuatu yang ada kesudahan seperti dimatikan itu dinyatakan sebagai musnah, maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat kekal. Ini semua ringkas tuan-tuan. Nanti dia akan panjang lagi. Di belakang tu akan panjang lagi akan pembicaraannya. Ini secara ringkas. Ini nak melepaskan fardu ain tuan-tuan je. Nak lepaskan fardu ain. Saya bawa sini ada fardu ain sikit dan ada fardu kifayahnya, supaya kita boleh memahami dengan mudah. Kalau payah-payah mana nak faham, ambil yang dah. Kalau nak panjang lebar perujahannya, ambil di belakang tu ada hujah. Saya akan bentang tak lama lagi lah, insya-Allah. Maka wajiblah Allah kekal. Kalau orang kata, Ustaz, Allah ni besok lepas Allah kiamatkan alam ni, dia pun akan mati, Ustaz. Betul ke Ustaz? Salah. Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah mati. Bahkan dia zat yang maha hidup. Dia yang zat yang maha hidup. Kalau Allah mati, jangan kata mati. Allah kata dalam Quran apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinah, dan dia itu tidak mengantuk, apatah lagi tidur. Apatah lagi tidur, mengantuk pun tidak, tidur lagi lah. Kalau tidur pun tidak, mati lagi lah. Faham? Jadi Allah tu tidak hancur dan tidak mati. Maka sifat yang ketiga, mukhalafatu lil hawadis, iaitu bersalahan, berbeza Allah SWT dengan segala makhluknya. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai', tiada seumpamanya dengan sesuatu. Sesuatu yang berjisim, berjirim dan mengalami perubahan itu dijadikan, itu dipanggil dijadikan, itu dipanggil makhluk. Makhluk ni dijadikan. Khaliq itu yang menjadikan. Nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, iaitu pencipta. Kalau yang dicipta makhluk, itu kita lah makhluk. Makhluk diciptakan. Bila makhluk tu diciptakan, mesti ada Khaliq. Mesti ada Khaliq. Kau Khaliq tuan-tuan, Khaliq tu air Khaliq tu. Kan? Khaliq. Ada qa. Bahkan qalqalah sugra. Khaliq. Maka maksudnya di sini, bila ada perkara yang diwujudkan di alam ini, mesti ada yang mewujudkannya, itu Allah. Maka wajiblah Allah Ta'ala berbeza dengan makhluknya. Jadi Allah tu, kalaulah dia itu makhluk boleh berjalan, berlari, bergerak, takkan Allah sama macam makhluk bergerak, berlari, berjalan macam orang lelaki, kan, berjanggut dan sebagainya. Tu satu penipuan terhadap Allah. Itu sedang sebenarnya menjisimkan Allah, orang panggil apa? Orang kata apa? Menghina Allah. Orang-orang Yahudi menghina Allah dengan apa? Mengatakan Uzair ibnillah. Orang-orang Yahudi mengatakan, menghina Allah dengan mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Kalau Allah tu ada anak, maksudnya kita menghina Allah. Seolah-olah Allah tu sama macam kita, ada anak pinak pula. Salah. Betul juga orang Nasrani menghina Allah dengan mengatakan Isa ibnullah. Padahal Nabi Isa dan Nabi Uzair, kedua-dua itu ialah Nabi Allah dan hamba Allah, yang menyampaikan risalah, yang menyampaikan agama, bukan sebagai anak, bukan sebagai zuriat. Ini satu penghinaan daripada agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi Allah Ta'ala itu tidak sama macam makhluknya. Satu Allah kata dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Dia itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu berdiri Allah Ta'ala itu dengan
dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tu terkaya daripada sekalian alam. Allah tu terkaya tu maksudnya tidak berhajat pada makhluk. Itu terkaya di situ tidak berhajat. Bukan tuan-tuan jangan faham kaya tu ada rumah besar, bergodam, istana, bukan. Allah tu Ta'ala terkaya tu maksudnya tidak sekali-kali berhajat, dan segala makhluk pula berhajat dengan dia. Itu terkaya. La harikul zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak sezarah pun melainkan dengan izin Allah. Batu, pasir yang paling dalam dalam lautan yang paling dalam itu pun, pasir yang paling dalam dalam lautan yang dalam, dia bergesel tadi pun dengan izin Allah. Bayangkan tuan-tuan, boleh tak dia bergesel sendiri? Pasir yang paling dalam kan, dalam contoh kita panggil laut yang paling dalam ni, jurang yang dalam ni jurang Marina dekat Filipin. Jurang Marina itu kalau masuk tuan-tuan dalam pecah jantung. Tak ada oksigen langsung dah. Pasir yang ada tuan-tuan dia bergesel pun dalam izin Allah. Satu daun yang jatuh daripada pokok, jatuh pada pokok liuk lentuknya, itu semua dalam ketentuan Allah. Dia pun tak boleh ngurus diri dia. Bergantung tak pada Allah tuan? Bergantung. Jadi makhluk ni sebenarnya tak boleh dia tak pernah terlepas daripada Allah. Mana kita pergi tuan-tuan, kita pasti akan menemui Allah. Pasal tu tuan-tuan, orang sufi kata, setiap mana aku pergi, aku hanya melihat keindahan. Orang sufi kan, faham tak keindahan tu apa? Indahnya diri di takdir Allah. Kalau kita memahami apa itu takdir, baru kita tahu indahnya di takdir. Ada lagu tu sebenarnya tu, tuan ambil kan? Faham Kalau kita tahu apa itu takdir, pasti akan merasai keindahan di takdir. Pasal kita ingat kita ada yang takbir diri kita, maka kita anggap tak indah. Kan? Cik somak kepala. So, kita ingat kita yang baik, somak lah. Tapi kalau kita ingat semua ni tujuan Allah cipta, Allah yang jadikan senang hati tuan. Kan? Senang hati. Ada apa tu? Ada satu akak lah kan? Datang lelaki bini tanya jumpa saya. Cerita ni, lelaki dia nak kahwin seorang lagi kan. Dia kata abang tu diam je lah. Ustaz bang, kata bang. Dia kata, Cano Ustaz, saya pun dah suka perempuan tu nak kahwin dah. Dia kata lepas itu akaknya okey, akak semua okey, tapi dah tak boleh beranak, macam mana? Dah takdir dah bang, dia kata. Saya dah buat macam mana aku tak boleh beranak? Macam itulah saya pun nak kahwin tu, takdir. Itu bukan takdir, dia kata. Time tu saya pun pening kat kepala kan. Time dia yelah, perempuan tu doktor kata dia tak boleh beranak, tak boleh beranak, jadi orang tu kahwin seorang lagi. Dia kata kat suami dia, ini takdir bang, Tuhan dah tentukan saya tak boleh beranak, macam mana? Tapi bila lelaki nak kahwin seorang lagi, dia kata itu bukan takdir, kata. Itu dia mengatal bang, kata. Dah, saya pun kata tak apalah kak, sabarlah kak, bincang elok-elok dengan abang. Abang ni tak tinggal kak pun cukup baik lah, kata kan. Nampak tak, dia time situ dia tak ada takdir dah kan. Padahal semua berlaku kena takdir. Kita kalau boleh faham lah takdir, senang tuan-tuan. Takdir Allah ni indah kan? Takdir Allah indah kerana daripada Allah. Daripada kita selalunya berasaskan hawa nafsu saja kan? Selalunya berasas apa yang kita nak, semua daripada Allah. Daripada apa yang kita nak, selalunya cita-cita kita disandingkan hawa nafsu kan? Kita nak makan sedap, nak suami handsome, nak bini lawa kan? Nak anak ramai, nak duit banyak, semua ada sandingan nafsu tu kan? Tanya orang miskin dan kaya, tak nak. Orang umur 70 tahun dah terlantar tuan kan? Nak kahwin tak? Nak. Dia kata nak semua. Itu mana bersandarkan dengan hawa nafsu.
Tapi apa yang Allah bagi, Allah tidak disandarkan dengan hawa nafsu. Allah memberi kita dengan apa yang baik pada diri kita. Itu dia Allah bagi. Satu kadang-kadang kita tengok ada orang susah, kerana itulah paling baik Allah bagi pada diri dia. Ada orang senang, ada itulah yang paling baik Allah bagi pada diri dia. Itu kena memandang baik pada Allah, bukan memandang Allah itu membuat sesuatu perkara yang kita tidak sukai. Kadang-kadang perkara itu kita tidak suka, tapi Allah suka. Maka Allah beri pada kita. Kita pula, apa ni Ustaz, saya domam Ustaz dah seminggu dah ni. Suka tak? Tak suka pun. Tapi dengan sebab itu Allah ampun dosa kita. Allah bagi kerana Allah nak ampunkan. Bila Allah bagi kesusahan, bukan bermakna Allah Ta'ala tak menyenangkan. Kita dalam dunia tuan-tuan, ada masa kita, ada tak orang daripada kecil lahir sampailah mati hidup susah tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Pasti ada beberapa saat ketika yang dia rasa senang. Ada saat dan ketika dia senang, buang air senang. Ada orang tuan susah betul. Dia pun komplain, abang, saya ni hidup susah Ustaz, tak ada orang dah. Abang ada kencing manis tak? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Kolesterol? Tak ada. Senang lah tu. Apa susah Tak ada pergi setiap bulan nak pergi appointment, tak ada. Pergi ambil insulin, tak payahlah pergi dialisis. Ada orang duit banyak kaya, tapi dialisis setiap 4 hari, 3 hari. Poning kat kepala ni. Jadi setiap perkaranya ada imbal balik tu. Jangan kita cepat ngeluh dengan Tuhan. Tuhan ni maha bijak, serahlah kebijaksanaannya. Kita ni memang dia tak bijak pun tuan. Sebijak-bijaknya ada yang tak bijak. Einstein sebijak-bijak tu mengaku tak ada Tuhan. Macam mana tu tuan? Einstein ni sebijak-bijak dia pun kata Tuhan ni tak ada. Macam mana? Alam ni jadi semula jadi, tak ada Tuhan, dia kata. Itu pun orang iktiraf dia sebijak manusia. Siapa lagi? Darwin. Itu pun kata orang bijak. Dia pun kata sebijak dia pun orang kata, dia kata apa, manusia benda buruk. Macam mana? Bijak lah. Tak ada yang bijak tu. Sehandal-handal peguam pun yang beragama selain Islam, pandai hujah, pandai buka buku lawyer, buku nanam buka, tapi nyembah simen juga. Nyembah patung juga. Bijak ke? Tak bijak juga. Mana sebijak-bijak orang, ada yang tak bijak. Yang paling bijak adalah Nabi kita. Itu paling bijak ni. Itu nama Nabi itu, nama sifatnya Al-Fatanah, yang bijaksana. Kalau Nabi itu tak bijak, bukan Nabi ya kan. Kemudian yang terakhir wahdaniyah, itu Allah Ta'ala tu bersifat esa, seperti firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, katakanlah ya wahai Muhammad, Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu dalil Qurannya, dalil akalnya ialah sesuatu yang berbilang-bilang dan berpasangan, sama ada boleh disambung atau diceraikan, itulah makhluk. Maka wajiblah Allah Ta'ala itu bersifat esa. Wallahu ta'ala alam. Jadi sambung balik tuan, di belakang tu yang lebih jelas lah, lebih tafsil, iaitu sifat qidam tu sediakan dia. Ada soalan tuan-tuan? Nak tanya bab puasa ke? Muzakarah? Ada masa lagi ni? Dua hari lepas ada satu akak lah, dia mengandung. Dia tanya, Ustaz, saya ni dah mengandung, boleh tak kalau masa mengandung nanti, masa saya doktor kata nak ambil air gula tu saya kena minum, terpaksa ke Ustaz? Mana nak tahu ukuran sakit dia, ada kencing mani. Dia ada kencing mani, mengandung kan, tu ada ubat yang kena makan. Boleh kalau saya buka puasa tu Ustaz, boleh ke? Dia ada dua masalah di sini. Satu, orang wanita yang contohnya dia mengandung, boleh tak, harus tak dia berbuka? Ya, harus. Bila ada perkara-perkara yang gharat, perkara-perkara yang berkeperluan, seperti dia merisaukan dirinya yang sakit. Kalau dia tak makan nanti badan dia lemah, badan dia lemah, boleh pengsan. Dan kalau pengsan boleh, tadi tu boleh hypo lah kata. Maka dia nak tak nak kena makan. Maka dia boleh berbuka. Berdosa tak dia buka tadi? Tidak berdosa. Wajib tak fidyah yang dikeluarkan? Tidak wajib. Tidak wajib keluar fidyah pada tahun yang ditinggalkan.
Contohnya Ramadan 1442, mana sampai masuk Ramadan 1443 dia tak bayar juga, baru dia fidyah. Maka dia wajib menggantikan puasanya yang ditinggalkan, dan tidak wajib dia fidyah. Kalau 10 hari, 10 hari lah ganti. 50 hari, 50 hari lah dia ganti. Begitu. Yang kedua pula, dia mengandung. Dia berbuka puasa kerana merisaukan kandungannya. Doktor kata, wah, anak cik ni kecil dalam perut ni, perlukan vitamin, makan albumin. Makan ni bagi suplemen itulah. Makan 3 kali sehari ya kak. Dia pun kena makan. Pasal dia buka puasa tadi kerana bimbang akan anak yang di kandungan tadi tu sakit ataupun kecil, tak ada vitamin lah. Maka dia makan tadi kerana dia merisaukan anaknya, bukan risau diri dia. Tadi yang pertama risaukan diri dia, yang kedua ni dia merisaukan anak dia. Maka boleh tak dia berbuka? Ya boleh. Boleh dia berbuka puasa. Berdosakah dia dia berbuka? Tidak berdosa. Tapi wajib dia menggantikan setiap bilangan hari yang ditinggalkan. Wajib dia menggantikan setiap bilangan hari yang ditinggalkan, dan wajib dia fidyah. Wajib dia fidyah kerana dia meninggalkan puasa tadi kerana bukan dirinya, tapi kerana risau pada kandungannya. Kerana ada jasad lain, bukan jasad dia, jasad yang lain, jasad hidup yang lain. Begitulah, sama juga dengan ibu yang menyusu, sama je hukum dia. Kalau dia menyusu badan tadi, orang perempuan tahulah bila dah menyusu badan memang sakit-sakit lah, badan lemah kan. Dah menyusu, bila dia badan lemah, takut kan dia tak boleh buat kerja, dia nak susah jaga anak, badan lemah. Maka dia berbuka puasa tadi kerana merisaukan dirinya. Merisaukan dirinya, dia lemah, sakit, macam mana pula nak hidup ni. Jadi dia buka puasa, boleh. Dan dia wajib yang macam yang pertama tadi. Yang kedua, dia menyusu budak tapi susu kurang. Dia kena makan suplemen, dan dia kena makan, kena jaga makan lah, supaya dia risau takut nanti anak tak ada makan. Anak dia pula baru lahir. Kalau dia tak ada susu, anak nak makan apa? Saya pernah ada satu kes tuan-tuan, dia ni tak ada susu. Anak, pasal dia muntah-muntah. Anak dia baru 4 bulan dia mengandung. Bila mengandung mabuk. Anak dia kecil lagi, susu badan. Bila tak ada makan, susu pun tak ada, jadi anak dia tak makan. Lepas tu anak dia demam. Doktor cek, rupanya kurang darah dalam badan. Doktor nak tahan, takut kena leukemia. Jadi dia kena makan, dia kena makan supaya anak dia tadi menyusu dengan baik dan dapat zat yang baik. Jadi pada masa itu dia tidak berdosa berbuka puasa. Dia risau pasal anak dia tidak dosa berbuka puasa, tapi wajib dia menggantikan, mengkotakkan puasa yang mengikut hari yang ditinggalkan, dan wajib fidyah. Wajib dia fidyah untuk kerana dia buka puasa tadi bukan kerana dirinya, tapi kerana anak yang susunya. Itulah. Ni orang perempuan rumit sikit. Ada soalan lagi? Yalah. Okey. Dalam, kalau kita tengok dalam setengah berapa kalam ulama mengatakan antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Kedua ialah makan dan minum. Okeylah. Kalau inhaler ni dikategorikan makan dan minum ke atau memasukkan sesuatu? Memasukkan sesuatu. Maka orang yang berpenyakit seperti asma, asma ni ada dua tuan. Satu asma yang light. Light ni bukan light kan. Light ni light lah, yang ringan lah, ringan. Satu lagi asma yang kronik. Setiap hari dia ambil, tak kira masuk. Maka asma
Yang light ni dia kata, Ustaz, bila saya kono tu Ustaz, kadang-kadang bangun pagi 10 tu memang dia dah tersedut tu, mana dia kena pakai pump dia. Pada masa tu boleh Ustaz saya teruskan puasa saya begini. Bila dia dah masukkan inhaler tu, dia mengeluarkan macam rentisan air. Rentisan air untuk mengembangkan paru-paru. Maka air tu masuk tak dalam rongga, masuk. Maka bila masuk batal tak? Ya, batal. Batal. Tetapi berdosa tak? Tidak berdosa. Itu kena faham tuan. Sebab dia tadi kerana ada penyakit. Dia ada penyakit. Dia tidak berdosa kerana mementingkan nyawa dan keselamatan dia. Maka dia gunakan. Cuma dia tidak maksudnya batal puasanya. Dan kalau dia nak imsak boleh. Dia boleh imsak. Imsak tu maksudnya menahan diri daripada makan dan minum sehingga waktu berbuka. Maka dia dapat pahala imsak. Dan dia wajib ganti bilangan hari yang ditinggalkan. Itu satu. Satu lagi ialah yang penyakit kronik. Penyakit kronik ni tuan-tuan, jangan cerita bulan puasa, bulan tak puasa pun dia pakai. Setiap hari tuan-tuan, setiap hari 2-3 jam tergolak lebih sikit, kalau sedih lebih buat solat. Memang dia tu. Maka memang tak ada satu hari pun dalam setahun tidak ada guna. Memang sepanjang tahun dia pakai. Maka dia itu memang tak berpuasa lah. So kalau dia tak berpuasa, wajib tak dia ganti? Tidak wajib. Dia tidak wajib ganti. Pasal memang dah puluh tahun dia berasma. Maka tidak wajib. Tapi dia wajib fidyah. Wajib keluar fidyah. Satu hari secupak, ataupun satu mud lah. Satu hari satu mud, lebih kurang dalam 600 lebih gram bereh. Bayarlah 600 gram, letaklah 700 lah. 700 kali 10 berapa dah? 7 kilo. Betul tak? 700 600 gram. Berapa Ustaz? 10 dah 7,000 gram kan? Mana 7,000 gram? 7 kilo lah. 1,000 gram 1 kilo. 7,000 gram jadi 7 kilo. Kali berapa? Sebulan 30 hari. Berapa? 7 sampai boleh 21 kilo. Bolehlah beres 30 kilo. Bagi miskin ke apa ke, bagi makan, masak ke apa, bagi dia makan. Boleh, tak ada masalah. Fidyah ni pula tak payah tunggu lepas raya Ustaz. Fidyah ni dibayar semasa yang dia tinggalkan tu. Kalau hari ni dia tinggalkan, contoh satu Syawal dia tinggalkan, potang tu dah boleh bayar fidyah. Dengan secupak berat. Bagi orang buka puasa, orang miskin buka tu dah kira dapat 2 pahala, dapat fidyah, dapat pahala buka puasa orang. Maka tak perlu poning-poning tuan. Orang kena sembah, cuma dia terasa tak puasa lah. Tapi dia nak, kalau dia nak meraihkan orang puasa pada siang hari, maka dia imsak. Maka dia imsak, menahan diri daripada makan dan minum kerana menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu bukan mana kakak-kakak yang tak puasa ni, janganlah pergi kedai beli orang ni sedap je kan. Berapa ni? Tak saya uzur kan. Hormatlah sikit orang yang puasa. Kalau tak hormat orang puasa pun, hormatlah bulan ni bulan yang mulia. Boleh faham Kalau injection, dia tengok orang. Kalau mencucukkan badan dengan sengaja tanpa ada keperluan, makruh. Tetapi kalau dia masukkan sesuatu dalam urat sebagainya, dalam bentuk ubat, dalam bentuk vitamin dan sebagainya, untuk menjaga keselamatan dia, untuk kesihatan dia, maka harus dan tak membatalkan puasa. Sebab ni bukan anggota terbuka. Anggota terbuka mulut, telinga kan, lubang hidung, korek. Selalu soalan, Ustaz, korek hidung batal puasa tak? Itu famous soalan. Batal bila tuan-tuan sampai ke tangan sini. Sekarang pula ada swab test. Swab test tu batal tak Ustaz? Ya, batal.
Tapi tak rasa pun dia memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Masuk swab test kerana ada pihak penguatkuasa datang untuk buat swab test. Nak tak nak kena swab. Nak tak nak kena swab test untuk ambil sampel kuman ataupun virus yang ada dalam hidung kita. Maka pada masa itu kalau terpaksa buat maka kalau terpaksa buat maka tak berdosa. Tak berdosa. Puasa batal lah, ya batal, ganti dah balik. Paling teruk tuan-tuan, sehat, turun badan dan sebagainya, boleh berlari, jogging semua, tak puasa, parah tuan. Itu memang teruk kan tu. Dosa besar tuan ya. Berbuka puasa tanpa ada keperluan ataupun tanpa ada uzur, dosa besar tuan. Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Seolah-olah tidak ada hari yang boleh menyamai satu puasa satu hari yang kau tinggalkan. Jadi tak payahlah, kalau rasa perlu musafir dan sebagainya, buka puasa boleh. Boleh tuan tu je. Ada keperluan dan uzur lah. Kalau dia makzur boleh lah. Lain soalan. Isu capal. Sembayang ada gambar capal. Bagi kek Mekah tuan, kek Kaabah tu kan, lambat logo capal tu, tak ada lah orang tak marah. Kan ada logo. Tak, tu palsu Ustaz. Palsu. Okey, kalau palsu boleh tak letak depan? Boleh. Capal tak boleh letak depan? Palsu boleh, capal tak boleh. Apa beza? Capal benda, palsu pun benda je. Capal, okey, dia kata capal tu capal Rasulullah, dia kata. Kan? Kita pergi depan Kaabah, Kaabah tu batu. Kan? Kaabah tu batu. Itu orang ada salah faham. Apa salahnya letak gambar capal itu? Tak ada masalah pun. Letak gambar frame Mekah pun tak ada masalah. Apa yang kalau kita intikad menyembah capal, salah lah. Saya menyembah capal ni memang salah lah. Itu saya pun kata sesat. Tapi dia letak gambar capal tu mungkin sebagai perhiasan ataupun sebagai bertabarruk dengan sesuatu objek yang menyerupai ataupun menyamai objek yang ada pada Rasulullah, seperti capal, na'al ataupun pakaian Rasulullah, serban Rasulullah. Tak ada masalah dah. Apalah dosa lah. Mengambil keberkatan tidak menjadi masalah, tidak menjadi dosa. Yang salahnya bila kita mengiktikadkan capal Rasulullah tu kita kena sembah. Salah lah, kita sembah Tuhan yang satu. Dengan capal tadi tu mungkin perhiasan sebagai nak mencantikkan, tak ada masalah. Apa lagi perhiasan depan-depannya? Banyak benda lagi depannya dah. Ni Quran ada semua tu salah kau? Tak salah dah. Apalah salah? Dinding pun benda juga. Tak ada masalah. Jadi orang berfikiran jumud saja yang nampak salah. Ada benda yang tak betul. Kan? Ada je. Dia tak tahu sakit hati lah kata kan. Lepas tu dia buat gambar capal tu, gambar Casper pula kan. Gambar hantu lah. Dia kata tu orang ni sebenarnya capal tu ada masalah. Yang masalah hati kau. Hati dia ada masalah. Satu lagi, tuan-tuan, hukum mengeluarkan hukum ni ialah tugas para hukama, ahli hukum, mufti, darul ifta, mujtahid. Dia yang boleh mengeluarkan hukum. Qadi, hakim, boleh. Ini Facebooknya orang tak mana tak baru keluar muncul. Dulu pun layan lagu Oi, dari lagu sikit, lagu pang, tiba-tiba nak jadi mufti pula, koning lah tuan. Kan? Tiba-tiba lah semua mufti pun salah. Habis tu siapa yang betul? Dia saja yang betul. Mana kau sedang menafikan autoriti yang ada pada orang yang berautoriti dan menisbahkan autoriti pada kau. Itu dia panggil mufti tak tauliah. Itulah. Kadang-kadang banyak isu tuan, benda tu simple je. Dijadikan isu supaya menarik perhatian. Tak ada masalah tuan. Letak kelambu Kaabah depan rumah kita pun tak ada masalah. Sama je objek je. Kan? Benda objek. Apa benda nak kecoh kan? Lain soalan?
Tak ada semua dah terbondong nak semayang ni kan. Ustaz sampai lah Ustaz. Dia tengok gerak khas pukul 9 ni. Finale Ustaz tu kan. Ustaz Islam tak jawatan ni Ustaz tu kan. Kan. Tak apalah kan. InsyaAllah Ustaz ya. Apa ni, ayo bulan puasa ada kuliah Ustaz? Tak ada lah. Jadi tak apalah Ustaz. Saya ambil kesempatan lah kan. Saya ambil kesempatan sini. Saya ucapkan apa ni, Ramadan Mubarak. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, kalau ada kesampaian sampai gitu bulan Ramadan, niatlah kita berazam untuk jadikan bulan Ramadan ni mengubah hidup kita daripada baik kepada lebih baik. Bulan Ramadan dalam madrasah, tarbiyah diri kita, nafsu kita, jiwa kita. Tapi jangan lupa masyarakat kita, jangan lupa kejiranan kita. Ada orang yang susah di sekeliling kita, ada masyarakat yang miskin yang memerlukan, jangan diabaikan. Inilah bulan yang mana bulan mendidik jiwa kita, mendidik kehambaan dalam diri. Ambillah, manfaatkanlah bulan tu sepenuh-penuhnya. Dan kalau boleh kurangkan sikitlah benda-benda dunia ni. Dan makan, buka puasa, sahur, kurangkan makan. Boleh makan tapi kuranglah makan. Jangan kodok, jangan buat jamak takdim dan jamak takhir tuan-tuan. Dikumpulkan waktu sahur tu sekali makan tengah hari kan. Kan dia buka puasa, dia makan tengah hari, dia buat sampai makan malam. Tak ada. Makanlah sekadar yang mampu. Untuk kita tonggak semayang tuan-tuan. Esok dah borek badan nak semayang tarawih pun letih. Sedangkan semayang depan TV kan. Kurangkan drama-drama tuan-tuan. Baca banyak surat khabar, banyak apa? Kurangkan baca surat khabar. Kurangkan baca benda penting kan. Ada orang beli surat khabar, dia ambil benda penting yang belakang tu, lepas sukan tu. Itu dia boleh surat khabar semata-mata nak tengok belakang tuan-tuan. Tahu tak? Perempuan tahu tak? Tak tahu, orang lelaki tahu lah kan. Dia pinjam surat khabar pun nak tengok belakang kan. Dia bukan nak tengok yang depan tu. Jadi kita utamakan bulan tu ialah bulan ibadah, bulan kasih sayang. Bulan jangan lepas, setiap malam jangan lepas. Jadikan setiap malam tu ibadat Lailatul Qadar itu. Ini 10 malam terakhir baru dah terigih-igih. Tapi malam lain buat bodoh tak? Kan? Malam, setiap malam jadikan tu malam Lailatul Qadar. Macam mana kita beria-ria nak dapat Lailatul Qadar, jadikan malam Ramadan tu semua malam beria-ria kita nak ibadah. Macam tu. Mana tahu tuan-tuan, dalam 30 hari tu kita beria, satu sangkut pula kan malam Lailatul Qadar. Untung tuan-tuan esok kan. Numpanglah, jangan lupa saya pula kairan ni. Ustaz dah bagi tahu dulu betul. Tak semua dapat lah insya-Allah. Ada SOP dia keluar tak? Dah keluar nanti Ustaz kata ke saya SOP untuk bulan Ramadan. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah Taala, yang tak baik tak kelemahan diri saya sendiri. Sudah bagi kita dengan tasbih kifarah dan suratul As, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.